UPSI ambil kos apa? Okay, di UPSI saya ambil pilihan itulah ijazah sarjana muda pendidikan khas dengan kemudian dipanggil kod dia 8010 lah dekat UPSI. Kenapa pendidikan khas? Okay. Punya banyak lagi subjek. Kenapa pendidikan khas? Memang sebenarnya ramai tanya saya ni, kenapa ambil pendidikan khas ni lah? Macam pendidikan khas tu tak macam student biasa. Sebenarnya bila kita mengajar, insyaAllah lah satu hari nanti bila kita mengajar apa orang kata pelajar istimewa ni, sebenarnya banyak kelebihannya. Sebab pelajar istimewa ni pun dah apa orang kata anak-anak syurga. So tambah lagi macam saya belajar pendidikan khas, banyak benda yang macam orang lain yang luar cik-cik biasa yang rasa macam tak tahu, kita ekstra tahu pasal pendidikan khas ni. Macam contoh ya, kita ada macam ajar subjek teras juga dekat pendidikan khas. Tapi kita ada macam subjek tanaman, kita ada belajar dia menjahit sebab pendidikan khas ni moto vocational lah, kemahiran. Lepas satu lagi awak boleh belajar pasal braille, sign language, kod tangan, bahasa isyarat. Macam saya sendiri, saya ambil bahasa isyarat dalam kos pendidikan khas ni. Dia boleh pilih ke? Braille ke bahasa isyarat atau boleh ambil dua-dua? Okay, macam di UPSI, awak siapa cepat dia dapat. Macam pilihan bahasa isyarat, kod tangan. Macam saya sekarang ambil kod tangan 1. Awak kena cepat lah. Macam orang, macam dulu-dulu lah awak experience. Siapa cepat dia dapat jumpa cikgu, macam tu lah. Jumpa pensyarah. Dia orang kata, suasana di alam universiti ni awak kena bergerak sendiri. Berjumpa dengan pensyarah. Tak ada pensyarah tu tunggu awak. Macam mungkin di sekolah awak dah, cikgu ada dekat bilik guru, awak boleh jumpa. Kalau kita ni macam kena kejar pensyarah tu. Senang tak sign language ni? Dia memang banyak beribu kod sign language ni. Setakat ni alhamdulillah lah, boleh basic tu dah ada. Minat lah, sebenarnya kena minat. Kalau awak ambil kod tangan tak minat, tak guna juga sebenarnya. Okay, lepas STPM ada banyak mohon kan universiti? Betul. Antaranya apa? Antaranya sebenarnya UPSI adalah pilihan kedua saya. Dan dapat? Dapat. Okay, soalannya, kenapa perlu UPSI? Kenapa perlu UPSI? Sebenarnya saya tak sangka pun UPSI tu dapat sebenarnya, sebab dia ada beberapa peringkat sebelum ke universiti tu. Macam untuk perguruan, kos perguruan awak kena melepasi tahap MEXC. MEXC tu ujian apa orang kata 300 soalan tu. Lepas tu awak lepas itu awak ada interview. Interview tu berdasarkan apa yang kita mohon lah, pilihan 1 dan pilihan 2 dalam UPU yang awak tulis tu. Jika awak minat kos perguruan lah. Macam saya pilihan pertama saya minta minta USM untuk subjek sejarah. Yang kedua UPSI lah untuk program pendidikan khas. Dan saya dipanggil temuduga untuk pendidikan khas punya. Jadi saya pun terkejut juga. So masa proses temuduga tu memang sangat challenging bagi saya. Masa saya temuduga tu, okay, kita ada 4 calon dan ada 2 penemu ramah tu. 3 tu adalah pelajar TESOL tau, calon TESOL. Dan saya seorang sahaja yang pendidikan khas. Bagi saya, masa saya di interview tu, saya adalah seorang yang dikena psikologi tu paling tinggi. Memang saya lepas temuduga tu memang saya menangis sebenarnya. Sebab dia tanya tu memang yelah tahap tentang pendidikan khas lah. Bagi saya, seseorang yang dapat pendidikan khas ni adalah seorang mental dia yang sangat kuat sebenarnya. Memang dah buat persediaan lah tentang pendidikan khas. Ada buat persediaan tapi tak adalah begitu rapi. Dan saya pun terkejut dipilih, ditempatkan diri di UPSI, ambil pula program pendidikan khas. Apa soalan yang rasa gila dalam temuduga tu? Okay, macam saya, dia ada bagi soalan macam contoh, mengapa awak rasa program kenapa awak rasa macam
pendidikan khas ni adalah sesuatu program yang istimewa macam tu lah. Okay, saya dah bagi jawapan saya, pak macam tu. Tiba-tiba dia macam apa? Penemu ramah tu macam tak puas hati. Mungkin sebab dia nak psycho saya ke apa ke kan. Kita dah jawab, dia macam tak puas hati lagi. Macam saya seorang dia macam kena bertubi-tubi. Betul lah, memang dia uji mental dan psikologi tu. Memang betul lah. Ya. Lagi apa soalan yang rasa dia ni dah kenapa? Memang ada. Memang dia ni dah kenapa kan? Memang ada. Apa soalan ni? Soalan ni, ya Allah, tak ingat dah sebab dah lama kan. Apa ya soalannya? Dia buka sesi soalan. Okey. Okey, cikgu, calon boleh bertanya soalan. Okey, saya tak tahu pula soalan tu mungkin soalan mengenai UPSI ke? Saya tanyalah terus direct saya punya kos pendidikan khas tu. Okey tuan, saya tak tahulah mana saya dapat semangat berani tu bertanya kan. Okey, tuan rasa kenapa sekarang kaki tangan awam menggunakan tapak kemudahan OKU? Macam tu lah saya tanya. Lepas tu penemu ramah tu, okey, apa pendapat awak pula? Tanya saya balik. Atau saya pun jawablah saya punya untuk jawapan saya. Lepas tu dia macam mungkin tak puas hati dengan jawapan yang saya berikan. So dia macam, saya rasa macam dah kenapa ni aku yang tanya? Kau lah patut yang jawab kan? Ni kita pula yang jawab macam tu lah bagi saya. Ada tak kamu rasa yang macam kejayaan kamu ataupun ketahanan kamu menangkis psikologi tu kan ataupun tekanan tu menyebabkan kamu berjaya? Mungkin itu salah satu faktornya bila kita rasa yang penting masa kita interview tu kita kena kawal emosi. Itu yang penting. Kawal emosi, mental, mungkin kedudukan cara kita menghadap interview tu kan. Itu yang penting. Mungkin semangat tu sebab rasa nak achieve apa yang kita dah penat lelah, mestilah kita buat dengan terbaik lah. So dah lepas interview tu rasa nak luahkan segalanya, luahkanlah. Itulah. Okay, last. Okay. Mungkin apa nasihat kepada penonton yang rasa macam nak masuk ke UPSI ataupun nak ambil pendidikan khas? Okay, nasihat saya, sebenarnya saya bukanlah orang yang hebat. Sebenarnya ada orang lagi hebat daripada saya, tapi nasihat saya cuma sediakan mental yang kuat, semangat. Dan yang penting niat kita. Apa tujuan kita nak melangkah ke alam universiti ni? Untuk kerja dan dapatkan ilmu. So tepuk dada, tanya selera. Okay, terima kasih. Bye. Bye.